Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak kongsikan tentang uh, adab menuntut ilmu. Kita tunggu dulu dalam beberapa minit. Okay, lepas tu baru kita terangkanlah tentang adab menuntut ilmu. Okay, sebelum tu macam biasa kita live selama 15 minit. Dan untuk pengetahuan macam biasa juga, sebelum kita mulakan live, kita punya office beroperasi pada hari Isnin sehingga hari Jumaat pukul 9 sehingga 5.30 dan hari Sabtu pada pukul 9 sampai pukul 1. Jadi mana-mana yang datang tu boleh datang waktu operasi kami lah. Dan untuk hari Ahad kita akan bercuti, memang cuti umum kita. Hari ini kita nak sembang tentang adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu ni penting untuk kita tahu sebab ia sangat berguna lah. Semoga apa yang saya nak sampaikan ni dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Okey, kita teruskan. Sekejap ya. Okey, kita teruskan dengan konsep menuntut ilmu. Okey, umat Islam sama ada lelaki ataupun perempuan wajib menuntut ilmu dan tak kira umur, wajib menuntut ilmu sama ada secara formal ataupun tidak formal. Okay, sabda Rasulullah SAW bersabda, daripada Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntutlah ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim. Okay, menuntut ilmu ni merupakan perkara yang wajib dalam kehidupan kita dan wajib pada setiap Muslim. Okay, yang seterusnya, okay, kita nak kongsikan adab-adab menuntut ilmu. Okay, yang pertama, untuk adab-adab ni dia terbuka kepada semua. Ini tak kira lah masih belajar ataupun sudah tidak belajar. Okay, yang pertama iaitu memberi perhatian ketika guru mengajar. Tak kira lah kita untuk pelajar ataupun untuk yang mana-mana yang hadir ke ceramah-ceramah, kita perlu memberi perhatian apabila kita sedang menuntut ilmu. Itu yang paling penting lah supaya apa yang kita pelajari itu kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okay, yang kedua, bertanya kepada guru apabila tidak faham. Okay, ini pun penting sebab bila kita tak faham dan kita tak tanya, benda tu jadi dia macam kita tak boleh apa-apalah bila kita tak faham dan kita tak tanya. Jadi apabila kita tak faham akan sesuatu tu, kita boleh direct tanya kepada guru-guru supaya kita faham dan boleh kita amalkan. Okay, yang ketiga belajar dengan bersungguh-sungguh.
belajar bersungguh-sungguh. Tak kiralah dia belajar di sekolah ataupun di mana-mana. Perlulah tanamkan dia dan perlu belajar dengan bersungguh-sungguh. Okay, yang seterusnya, mematuhi peraturan sekolah. Ini untuk pelajar lah. Yang seterusnya, niat belajar kerana Allah. Okay, ini pun penting sebab apa-apa saja yang kita lakukan, kita perlu niat kerana Allah supaya dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, mendengar nasihat dan arahan guru. Okay, ini pun nasihat pun penting dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya, bercakap sopan dengan guru. Okay, bila kita nak berhadapan dengan guru, kita perlu bercakap dengan sopan. Kita tak boleh cakap kasar sebab itu guru yang mengajar kita ilmu, guru yang memberi kita pelbagai pengetahuan. Okay, yang seterusnya iaitu berusaha dan berdoa untuk mendapatkan kejayaan. Yang seterusnya, membantu guru dalam apa jua keadaan. Okey, kepentingan menuntut ilmu. Yang pertama iaitu dihormati dan disenjangi masyarakat. Yang kedua, dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu terkini. Pentingnya menuntut ilmu ni supaya kita dapat mempelajari sesuatu yang baru ataupun kita boleh kita tahu info-info yang terkini. Itu pentingnya untuk kita menuntut ilmu. Yang ketiga, berjaya dunia dan akhirat. Dapat beribadat dengan betul dan sempurna. Okey, yang ni sebab bila kita nak beribadat, kita perlu dalami ilmu agama. Sebab kita tak boleh, untuk dalam ibadat ni, kita tak boleh nak buat sesuka hati. Dia ada step-step dia yang perlu kita ikut dan perlu kita hayatilah untuk beribadat ini. Bila kita dah cukup ilmu agama, insyaAllah kita dapat menyempurnakan ibadat tersebut. Okay, yang seterusnya iaitu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Okay, ini antara 5 kepentingan ketika menuntut ilmu. Okay, ini untuk 9 perkara ni kita perlu elakkanlah ketika kita menuntut ilmu. Sebab bila kita lakukan perkara-perkara yang saya akan sampaikan nanti, ia lebih kurang macam kita tidak beradab dengan guru kita. Okay, yang pertama iaitu melawan dan menyakiti hati guru. Okay, bila kita menyakiti hati guru ataupun kita melawan guru yang mengajar kita, mungkin ia boleh menyebabkan kita hilang keberkatan dalam menuntut ilmu. Okay, yang seterusnya, belajar tidak bersungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak beramal dengan ilmu yang dipelajari. Ini pun tidak beramal dengan ilmu yang yang dipelajari. Ini pun boleh buat kita apa yang kita belajar tu sia-sia bila kita tak amalkan perkara yang kita belajar sebelum ini. Itu pentingnya kita kena bersungguh-sungguh untuk belajar supaya kita dapat beramal apa yang kita tuntut. Yang seterusnya iaitu bermain ketika guru mengajar. Ini pun sesuatu yang tidak beradab dengan guru. Yang kelima, bising di dalam kelas. Yang keenam, berpakaian tidak kemas. Yang ketujuh, melanggar arahan guru. Yang ke-8, bercakap dengan guru dengan bahasa yang kasar. Okey, macam yang saya cakap tadi, bercakap dengan guru perlulah dengan bahasa yang sopan, bercakapan yang lemah lembut. Sebab bila kita kasar, bahasa yang kasar boleh menyebabkan hati guru terguris ataupun boleh menyebabkan hilang keberkatan dalam menuntut ilmu. Okay, yang seterusnya, tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru ni pun salah satu perkara yang tidak beradab
Sebab bila kita nak menuntut ilmu, kita perlu menghormati guru. Okay, hikmah yang boleh kita dapat ketika menuntut ilmu. Okay, yang pertama, tercapai apa yang dicita-citakan. Yang kedua, mendekatkan diri dengan Allah. Yang ketiga, mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, meningkatkan keimanan, keyakinan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang terakhir iaitu dapat beribadat kepada Allah dengan sempurna. Okay, itu antara hikmah menuntut ilmu. Okay, tajuk itu saja untuk perkongsian adab menuntut ilmu. Dalam yang pertama, yang paling penting sekali ketika menuntut ilmu iaitu iaitu niat. Yang pertama ialah niat, kerana niat yang paling penting. Kita perlu niat kerana Allah. Kita tak boleh kalau kita, walaupun kita terpaksa untuk menuntut ilmu pun, kita jangan niat kerana terpaksa, kita just niat kerana Allah. Sebab bila kita niat tersebut, insya-Allah ilmu yang kita pelajari tersebut dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita belajar tapi kita tak dapat keberkatan, mungkin ilmu yang kita pelajari itu sia-sia dan tak dapat dan kita takkan beramal dengan apa yang kita pelajari tersebut. Itu antara adab menuntut ilmu. Jadi kepada semua teruskan bersemangat dan teruskan menuntut ilmu. Tak kira usia, walaupun usia kita dah meningkat pun, kita perlu menuntut ilmu. Kita boleh hadir ke majlis-majlis agama ataupun bacaan-bacaan kitab di masjid. Boleh sahaja, paling kurang pun seminggu sekali pun tak mengapa. Janji kita hadir dalam majlis-majlis ilmu agama supaya kita dapat meningkatkan kita punya ilmu tentang ilmu agama lah. Akhirnya dapat bila kita tuntut ilmu agama ni, insya-Allah ibadat kita akan lebih sempurna. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebab bila ibadat kita buat sambil lewa, kita buat mau tak mau je, itu salah satu perkara yang tak baguslah. Sebab untuk beribadat kepada Allah ini, contoh kalau macam solat, kalau kita tak tahu ilmu yang lengkap tentang solat, solat kita tu tak berapa sah. Lagi-lagi kalau kita buat sambil lewa. Sebab bila kita solat, kita perlu cukup ilmu dan kita perlu kena jaga tata tertib lah ketika solat, supaya kita punya solat tu lebih sempurna. Okay, jika ada sebarang pertanyaan, boleh pertanyaan tentang umrah ataupun package badal haji. Badal haji kita dah dibuka untuk tahun hadapan. Boleh daftar, tak ada masalah. Jadi sebarang pertanyaan boleh sahaja call ataupun WhatsApp kami di talian 0189397818 ataupun 0104493818. Tak ada masalah bagi yang nak bertanya, sebab tak rugi pun kalau kita nak tanya soalan, dan tak perlu bayar pun kalau untuk bertanyakan soalan. Jadi jangan risau, tanya je apa yang nak ditanya, boleh call ataupun WhatsApp. Okay, kita dah nak akhiri kita punya live. Terima kasih kepada semua yang menonton, terima kasih yang like. Semoga ilmu yang saya kongsikan ni dapat
memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa amalkan dan niat kerana Allah ketika